Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa 'ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr, wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, wa ya Rabb Ibrahim, wa ya Rabb Musa wa Isa, wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya pada hari Jumaat yang penuh dengan berkah ini. Kita dapat hadir awal mengambil barakah, mengambil keberkatan pada hari Jumaat. Kita memenuhkan saf-saf yang di hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam diam tak diam, Ramadan semakin menghampiri. Kita sudah berada di bulan Syaban dan tinggal beberapa hari sahaja lagi, tak sampai sebulan pun kita akan bertemu dengan Ramadan. Congak-congak, tolak tidur, tolak makan apa semua adalah dalam 10 hari ikut tu, tolak makan, tolak apa semua. Okey, tapi kalau kita ikut perkiraan adalah dalam 15 hari macam tu. Okey, jadi bila kata masuk je Ramadan, orang akan berpusu-pusu dalam melaksanakan ibadat, sama ada ibadat khusus ataupun ibadat sunat. Dan lebih-lebih lagi lah, pada bulan Ramadan itu ada suatu peristiwa yang sangat-sangat hebat, iaitu berkaitan dengan nuzul Quran. Maka pada Ramadan orang akan ambil kesempatan yang banyak. Ramadan lah dia akan pulun nak baca Quran ni banyak-banyak. Dalam bulan Ramadan ni lah dia nak baca Al-Quran untuk khatamkan Quran. Dalam bulan Ramadan ni lah baru dia nak salat Quran. Tapi sebelum itu kita perlu melihat terlebih dahulu beberapa perkara dalam pembacaan Al-Quran. Maka pada hari ini saya akan mengupas sedikit berkaitan tajuk yang disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab-adab penuntut Al-Quran, berkaitan dengan adab membaca Al-Quran. Kadang-kadang orang baca Quran ikut dan dia je. Dia nak baca-baca, tak nak baca sudah. Kadang dia baca sekerat, lepas tu dia tinggal, lepas tu dia baca lagi, dia tinggal. Tidak menjaga adab dalam pembacaan, nak menjaga Al-Quran. Sebab dalam nak menceritakan ataupun nak menjelaskan tentang adab-adab membaca Quran ni, dia banyak. Okey, dia banyak. Maka pada hari ini saya nak simpulkan sikit je lah, supaya ianya menjadi pengiktibaran, menjadi sedikit panduan ataupun pedoman buat kita ni. Apa yang terutama sekali dalam membaca Al-Quran ini ialah si pembaca Al-Quran itu perlulah ikhlas. Seperti yang telah diutarakan dalam bab nak cerita, nak jaga Quran ni, nak jaga adab dengan Quran ni,
maka dia kena hadirkan perasaan dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena hadirkan diri dia macam mana dia nak bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala, dia nak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Al-Quran kalamullah. Al-Quran ini firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka nak jaga adab dia kena ikhlas. Maka nak jaga ikhlas tu kita kena tengok cara kita nak berinteraksi. Macam kita nak berinteraksi dengan orang. Bila kita nak berinteraksi dengan orang one to one, kita akan tengok muka dia, kita akan cakap dengan penuh kesopanan, kita akan cakap dengan beradab. Begitulah juga kita dengan nak bercakap dengan Allah. Kita nak baca kalam Allah ni, kita nak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena meletakkan diri kita. Tak kala mana kita baca Quran, seolah-olah Allah tu ada dekat depan kita. Allah melihat kita, Allah mendengar apa yang kita baca, untuk kita faham, untuk kita tahu apa yang kita baca. Baik. Selepas itu kita lihat dalam banyak riwayat ataupun banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang beberapa adab-adab yang kadang orang-orang sekarang ni dia terlepas pandang ataupun dia tak berapa nak ambil berat pasal benda ni. Sebab itu dia baca Quran hanya sekadar baca je. Kan kita baca Quran pada malam, setiap malam lepas solat Isyak kita baca Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kenapa kita baca? Sebab kita ikut orang kat masjid dia baca, kita bacalah. Imam kata okay, lepas ni kita akan baca surah Al-Mulk, maka kita baca. Kita ambil Quran, kita baca surah Al-Mulk. Malam Jumaat kita baca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kenapa kita baca? Sebab imam baca. Masjid anjurkan bacaan Yasin, so kita baca. Hari Jumaat kita baca Alhamdulillahillazi anzala 'alal kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Kita baca. Sebab orang baca, kita ikut baca. So macam mana kita nak dapatkan apa yang kita baca itu menjadikan sebagai diri kita ni betul-betul menguasai apa yang kita baca, apa yang kita faham. Maka apabila kita baca Quran, kita nak tahu apa yang terkandung dalam Quran, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa kitab Quran ni yang kita baca pada awalnya Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Macam mana kita nak faham, kita nak tahu bahawa inilah Al-Quran, inilah kitab Al-Quran yang tak ada keraguan. So bila kita baca dengan kita memahami, kita khusyuk dan kita mentadabbur apa yang kita baca tu, barulah kita faham betul-betul. Oh, inilah yang Allah katakan bahawa pada kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Kalau kita lihat dari sudut penafsiran, bagaimana nak menunjukkan kehebatan Al-Quran itu sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan kalam, nak menunjukkan Al-Quran, inilah Al-Quran, itulah Al-Quran yang tak ada keraguan. Quran ada kat tangan kita. Kenapa Allah menggunakan kalimah zalika? Kenapa Allah tak gunakan hadhil kitab? Inilah kitab Al-Quran kat tangan kita ni. Kenapa Allah tanya itulah kitab Al-Quran? Kan? Itulah kitab Al-Quran yang tak ada padanya sebarang syak, yang tak ada padanya keraguan. Kalau kita kaji dari sudut balaghah dalam lughah bahasa Arab, maka penggunaan perkataan itu adalah menunjukkan kehebatan dan ketinggian Al-Quran daripada kitab-kitab yang lain. Yang mana Allah pelihara, itulah dia kitab Al-Quran yang tak ada padanya keraguan, tak ada syak pun. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Macam mana kita nak tahu Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa? Maka cara nak faham, cara nak tahu, bacalah Al-Quran dalam keadaan kita khusyuk dan kita mentadabbur apa yang kita baca.
Orang sekarang dia baca Quran, dia buka satu muka surat, dia baca, pam baca, lepas tu dah habis dah. Lepas tu dia buatlah benda lain. Sebab itu kita lihat dalam percentage orang yang membaca Al-Quran, ramai yang membaca Al-Quran, tetapi ramai juga orang yang tidak memahami isi kandung Al-Quran. Sebab itu dalam perjalanan kehidupannya dia lari daripada landasan Quran. Dia baca Quran, tapi perbuatannya lari daripada landasan Quran, sebab mereka tidak memahami apa kehendak isi kandungan yang dia baca. Penceritaan, hukum-hukum dan sebagainya. Maka dia melari. Sebab itu dalam Quran pun ada menyebutkan bagaimana sebahagian manusia ini dia mengambil agama, mengambil ketetapan hukum sebahagian-sebahagian. Ada yang ambil sebahagian ni sikit, ada yang ambil sebahagian ni sikit. Menjadi Al-Quran itu mengikut, mentafsirkan dan memahami Al-Quran itu mengikut acuannya sendiri. Maka itu salah. Itu tidak dibenarkan. Sebab kita nak faham Quran, kita kena belajar. Dan nak memahami Quran ini bukan hanya sekadar kita faham tajwid, bukan hanya kita faham sekadar makhraj huruf, bukan sekadar kita boleh membaca dengan taranum dan sebagainya. Kita baca Quran ini, kita faham walaupun tak sedap suara pun, tapi kita boleh faham bacaan apa yang kita nak, apa Quran tu nak. Sehinggakan dalam 5 ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dalam tu menunjukkan bagaimana ada 3 sifat. Orang yang beriman dia percaya dengan Allah, orang yang kafir dia menolak total apa yang diturunkan oleh Rasul, dan orang yang munafik dia ni Islam tapi dalam masa yang sama hatinya menolak. Bagaimana Allah nak tunjukkan orang-orang yang ini, kalau dia percaya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu orang yang beriman. Mereka yang beriman ni dia akan mengerjakan salat, dia akan menginfakkan sebahagian hartanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bukan hanya sekadar dia beriman dengan perkara gaib, bukan hanya sekadar dia beriman untuk dia mengerjakan salat, menginfakkan harta, dia beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dan selepasnya, dan dia beriman pada hari akhirat. Maka Allah kata apa? Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu yang diberi petunjuk oleh Tuhan mereka, dan mereka itulah menjadi orang-orang yang berjaya. Ulaika humul muflihun. Maka macam mana nak berjaya? Macam mana nak faham? Macam mana nak jadi orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan kita menghayati, kita mentadabbur apa yang diberitahu dalam Quran itu, maka kita akan dapat. Ada tak suruhan Allah kata suruh tadabbur? Ada. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Maka Allah suruh untuk kita memahami Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, dalam surah As-Sad. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Kita faham pada ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami bagaimana penceritaan kisah Ashabul Kahfi. Kenapa relatednya penceritaan Ashabul Kahfi, bagaimana penceritaan dalam surah Al-Kahfi itu kaitannya dengan fitnah Dajjal. Bila kita selidik baru kita faham, bila kita baca, kita mentadabbur ayatnya baru kita faham. Kenapa surah Al-Mulk ini ada relatednya dengan menjadikan seseorang itu terlepas daripada azab kubur. Maka bila kita baca, kita akan faham. Bila kita mentadabbur, kita menghayati, kita akan faham. Bagaimana seseorang itu bila dia menghayati bacaan Al-Quran, walaupun dia hanya membaca Qul huwallahu ahad, sudah cukup menggetarkan hatinya untuk mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu keagungan yang sangat-sangat hebat. Hanya sekadar membaca Qul huwallahu ahad. Maka begitulah
Kalau nak diceritakan tentang hadis-hadis, periwayatan berkaitan dengan tadabbur Al-Quran, banyak. Begitu juga dengan pendapat-pendapat ulama-ulama salaf yang sangat-sangat masyhur berkaitan dengannya. Ramai ulama-ulama dulu, dia menghabiskan waktu malam membaca satu ayat sambil mentadabbur. Baca satu ayat tapi dia mentadabbur. Kita ni baca berpuluh-puluh ayat, kadang-kadang satu malam habis satu juzuk. Tapi bila tanya, apa yang kamu baca? Apa yang Quran tu nak? Kita tak tahu. Kita tak faham. Sebab kita hanya sekadar kita baca. Kita baca macam orang menghafaz Quran. Bagaimana orang menghafaz Quran? Mereka menghafaz, membaca, menghafaz. Tetapi bila tanya apa yang Quran tu nak, tak tahu. Beza dengan orang yang menghafaz Quran sambil melihat, memahami, maka dia akan dapat apa yang dia hafaz, apa yang dia faham, dan dia faham apa kehendak Quran itu sendiri. Tuan-tuan kalau nak hafal Quran, kan? Tuan-tuan hafal Quran, tuan-tuan baca makna. Baca makna. So bila kita baca makna, kita ingat, so kita tahu kehendak, so kita tahu berkaitan dengan apa Quran ni nak. So mudah untuk dapat. Saya dulu belajar, untuk nak ingat Quran ni, nak hafaz Quran, itulah tekniknya, itulah kaedah yang saya guna. Macam-macam kaedah lah saya ambil. Maka saya baca satu muka surat, kemudian saya baca terjemahan. So bila saya baca terjemahan, saya baca satu ayat, saya baca lagi terjemahan. Saya baca satu ayat, saya baca lagi terjemahan. Sehingga kan saya kena ingat, saya ingat terjemahan sekali. Kan? Contoh kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. So kita ingat Alhamdu, segala puji, ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Allah ni Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dalam Al-Fatihah kita nak relatekan dalam sembahyang pun, nak dapatkan kekhusyukan dalam sembahyang pun, kita ingat. Kalau hanya kita sekadar macam kita baca doa, kan? Macam imam baca doa, imam baca doa bahasa Arab, kadang-kadang kita tak faham, kita hanya sekadar amin, 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 kan? Tapi kalau imam tu baca doa yang kita faham, kan, ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari Jumaat ini, ya Allah, kami datang ke rumah-Mu ini, ya Allah, dalam keadaan kami penuh dosa dan noda, ya Allah. Ya Allah, kami datang menghadap-Mu, ya Allah, dalam keadaan banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Tetapi Engkau, ya Allah, masih lagi membuka ruang kepada kami untuk membuka pintu-pintu rumah-Mu, untuk kami masuk dalam rumah-Mu, untuk kami sujud dan tunduk memohon keampunan kepada-Mu, ya Allah. Maka bila kita baca, bila imam tu baca dalam keadaan yang kita faham, dia akan santap dalam jiwa kita. So kita akan tahu, ya Allah, aku datang ni, ya Allah, dalam keadaan hina, ya Allah. Ya Allah, aku datang ni, ya Allah, dalam keadaan yang banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, aku datang ni, ya Allah, sebagai hamba-Mu yang sangat lemah, ya Allah. Kan? Dalam keadaan aku lalai, ya Allah, Kau masih lagi menerima aku, ya Allah. Kita ingat, kita fikir. Imam duk baca bahasa Melayu, kita ingat. Tapi imam duk baca bahasa Arab, kadang-kadang kita tak faham. Kan kita doa amin, 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 amin. Ialah imam tu, kita yakinlah pada imam tu dia akan minta doa yang elok-elok pada Allah. Tetapi nak menusuk dalam hati tu jaranglah orang kita ni. Kalau kita baca doa dalam bahasa Arab, dia menangis. Tapi kalau baca doa dalam bahasa Melayu, insya-Allah adalah yang menangis, sebab dia faham. Begitulah juga dengan Quran. Kalau dia faham, maka dia akan menangis. Baca Quran berkaitan dengan azab Allah, dia akan menangis. Lihat bagaimana salafus salih, mereka membaca Al-Quran sehingga ada yang sampai pengsan. Baca Quran sampai pengsan. Ada yang sampai meninggal dunia. Ada satu riwayat daripada Bahz bin Hakim bahawa Zurarah bin Auf radhiyallahu anhu,
seorang tabi'in yang mulia, dia mengimamkan kaum muslimin dalam solat subuh. Maka dalam solat itu dia membaca fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir. Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit. Tak kala mana sangkakala sudah ditiup, maka ketika itu dah tak ada dah dalam hati kita, dah tak ada dah dalam pemikiran kita, kita nak fikir aku ni nak kejar pangkat kat mana, aku nak kejar harta banyak mana, macam mana keadaan anak aku, macam mana keadaan isteri aku. Semua duk fikir pasal diri sendiri, semua duk bimbang pasal diri sendiri ni. Dalam keadaan itu semuanya dah kelang kabut, sangat-sangat sulit, dah tak tahu dah nak buat apa dah. Dah tak tahu nak buat apa. Datanglah siapa-siapa pun tak boleh dah. Datanglah macam-macam bantuan pun dia duk fikir pasal diri dia sendiri. Dia pun dah tak boleh fikir dah nak bantu orang macam mana. Maka bila mana dia ni Zurarah bin Aufa ini dia membaca sampai dekat ayat tu, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir, tiba-tiba dia jatuh, dia meninggal dunia. Maka Bas bin Hakim dia katakan, aku termasuk di kalangan orang yang memikul jenazahnya. Ada juga satu riwayat bagaimana seorang Ahmad bin Abu Al-Hawari, tetapi dia menceritakan bagaimana keadaannya bila mana dibacakan Al-Quran, beliau berteriak dan pengsan. Tetapi ada ulama-ulama yang menafikanlah perbuatan-perbuatan ini, menafikan keadaan beliau seperti itu. Lihat bagaimana Al-Quran ini dia menjadi penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Ibrahim Al-Khawas dia ada berkata, ubat kepada hati ada 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ubat bagi hati antaranya adalah membaca Al-Quran dengan mentadabbur. Sebab dalam Al-Quran dia ada berita kegembiraan, dalam Al-Quran ada berita kesengsaraan, dalam Al-Quran ada berita peringatan. Kalau kita menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan, sebagaimana kita membaca buku-buku, macam mana kita baca novel sampai menangis-nangis, kita menghayati novel itu, maka begitulah juga Quran kita jadikan dia. Kita baca Quran sampai menangis, sampai kita rasa gerun, sampai kita rasa seronok. Orang yang kadang-kadang baca Quran dia rasa macam bosan, ngantuk, sebab kadang kita tak faham. Kita belajar Quran ni, kita belajar bab Quran ni bukan hanya sekadar bab kita nak mengetahui panjang pendek, bukan kita sekadar nak mengetahui tempat keluar makharijul huruf dan sebagainya, tetapi kita nak tahu apa yang ada pada Quran. Sebab tu kalau orang minta saya mengajar Quran, kalau orang minta belajar tajwid saja, saya tak nak. Orang nak belajar Quran, biar baca sikit, tajwid betul, tapi dia faham apa yang dia baca. Kadang ada orang saya nak baca satu muka terus. Kita jenuhlah betulkan tajwid dan sebagainya. Yalah, sama juga. Tapi bila kita baca 1-2 ayat, kemudian kita faham, itulah yang lebih berkualiti sebenarnya. Sebab tu dalam bulan Ramadan ramainya orang duk mengejar nak khatam Quran ni. Malam ke-20 grup kita mesti khatam dulu sebelum grup B khatam. Duk kejar khatam Quran. Habis malam ke-20 khatam Quran,
Quran pun disimpan, habis tunggulah Ramadan tahun depan. Hilang grup-grup yang banyak tu. Sebab hanya sekadar mengejar fadilat bulan, hanya sekadar mengejar kelebihan baca Quran sekian-sekian, tetapi tidak mengejar bagaimana nak mentadabbur, bagaimana nak terus konsisten. Sebab itu orang yang terus konsisten setiap hari baca Quran, dia faham apa kehendak Quran. Sebab itu kena penting. Yang kedua adalah Ibn Al-Khawas katakan ubat kepada hati ada 5, iaitu yang pertama tadi baca Quran dengan tadabbur, yang kedua berpuasa, yang ketiga qiyamul lail, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat berdoa dengan penuh kerendahan hati di waktu sahur, dan yang kelima duduk dalam majlis yang ramai orang-orang soleh. Walaupun kita ni tak ramai kawan dalam kalangan orang-orang yang soleh, tapi kalau ada majlis ilmu, singgahlah kejap, duduklah kejap. Mudah-mudahan ada barakah dalam majlis tu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat gak nanti. Tengok nanti dekat akhirat, kita tengok, ya Allah, dia ni dulu banyak buat benda-benda ni, timbangan amalnya sangat sikit. Cek-cek balik, oh dia ni pernah duduk dengan golongan orang-orang yang soleh, dia ni pernah datang majlis ilmu, dia ni kalau sentiasa dia melapangkan masanya untuk majlis ilmu, duduk dengan orang soleh, walaupun dia ni bukan soleh, walaupun kawannya tak ramai orang soleh, tapi dia duduk dalam majlis orang soleh. Maka mudah-mudahan itulah yang menjadi pemberat timbangan amal. Yang kedua adalah bagaimana galakan untuk kita mentadabbur. Tadi kita khusyuk dan tadabbur, maka yang ini melihat bagaimana para salaf sentiasa melazimi perbuatan ini. Sebagaimana riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun qiyamul lail dengan satu ayat yang diulangnya sehingga subuh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau menyiksa mereka maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Maka diulang ayat-ayat tu. Ada orang yang membaca Quran, mereka nak faham bagaimana para sahabat dulu, mereka dapat satu ayat, sebelum pindah pergi dekat ayat yang lain, mereka memahami dahulu kehendak ayat tersebut. Bagaimana kehendak ayat tersebut, bagaimana nak menjadikan diri ini seperti apa yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Nak kata allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Faham, teliti, menekuni, mentadabbur apa yang dia nak. Seterusnya, menangis ketika membaca Quran. Ini banyak berlaku lah. Biasa kita tengokkan dalam video bagaimana imam-imam di Haramain, imam-imam kat luar, macam mana mereka boleh sampai membaca Al-Quran ni, sembahyang ni menangis, sembahyang ni menangis, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, kan? Nak balik pada Allah Subhanahu wa taala ni, nak perkemaskan diri pada Allah Subhanahu wa taala ni, sampai menangis baca Quran. Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a, dan mereka menundukkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Membuatkan seorang itu menangis ketika membaca Al-Quran telah dijelaskan dalam beberapa perkara, dan ini adalah sifat bagi arifin serta syiar orang yang saleh. Baca Quran. Banyak hadis-hadis, athar-athar ulama-ulama salaf yang diriwayatkan mengenai situasi ini. Antaranya dalam sebuah hadis Nabi SAW, iqra'ul Quran wabku fa in lam tabku fatabaku
fatabakau. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kamu tidak menangis, maka usahakanlah untuk menangis. Ini duk baca ayat azab, sengih baca, seronok je baca, ya. Sebab tidak faham. Sebab itu kalau orang dalam pertandingan musabaqah Quran, kan, perkara ini diambil peranan, dia ambil penting. Bagaimana lagu-lagu ini memainkan peranan. Kalau ayat tu berkaitan dengan ayat azab, dia akan bawa lagu yang macam ni. Kalau ayat tu dia berkaitan dengan keseronokan syurga, kenikmatan syurga, dia akan gunakan lagu yang seperti ini. Sebab tu dalam bertaranum pun dia ada kaedah-kaedah dia. Dalam hukum bacaan pun dia ada kaedah-kaedah dia. Bukan duk sedap baca je, bukan ikut sedap tarik je, kan? Bukan dia nak main tarik tinggi-tinggi habis sampai habis nafas tapi tak faham. Dia ada kaitan-kaitan ayat-ayat dia. Lagu ni okey, ayat ni sesuai dengan lagu sabar, ayat yang mendayu-dayu memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nahwan, so ayat ni ayat merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan lagu-lagu yang ini. Maka baru nampak cantik dia punya jalanan. Banyak Quran ni, kalau kita nak bahas tentang Quran ni, bukan hanya satu aspek sahaja. Bukan hanya satu aspek saja nak bahas, panjang. Quran bukan hanya sekadar kita nak faham. Quran bukan hanya sekadar macam saya katakan tajwid, kita nak tahu hukum dan sebagainya. Quran ni kita nak faham keseluruhan, daripada kulit sampailah ke kulit. Bagaimana bacaan-bacaan dalam bacaan ilmu qiraat, bagaimana kaitan-kaitan hukum dengan pembacaan-pembacaan. Orang baca, ingat orang baca senang-senang, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat orang senang ke baca macam tu? Ingat orang senang baca, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Semua tu ada kaitan dalam bacaan aula ya mastumun nisa, aula ya mastumun nisa. Macam mana orang baca dalam kaedah qiraat 7, qiraat 10, membaca Al-Quran, baca suratul Fatihah. Ulama bagaimana ingat benda tu senang-senang. Nak kaitan, relate dengan hukum-hukum yang lain. Sebab Quran ni salah, bahasa Arab ni dia salah baris, dia salah makna. Salah baris, dia salah kefahaman. Contoh bacaan qiraat, saya bagi satu contoh bacaan qiraat jamak dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jamak lah, salah satu je lah bacaan. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Biasa kita baca Maliki yaumiddin, tapi kita kenapa baca orang ni Maliki yaumiddin? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kenapa dia baca macam tu pula? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa baca dengan zai? Bila dengar imam lain pula Ihdinas siratal mustaqim, kenapa baca dengan sin? So dalam bacaan-bacaan seperti itu banyak, dia ada kaitan pada hukum, kaitan pada makna, kaitan pada penceritaan pada suatu ayat. Maka Quran ni sangat luas, perbahasannya sangat luas. Dia tidak cukup sekadar untuk kita faham, tak sekadar untuk kita tahu berkaitan dengan hukum tajwid, bukan hanya sekadar kita tahu dia surut lagu dan sebagainya. Maka kita nak baca Quran ni, kalau kita dapat mentadabbur, maka akan sampai pada hati kita. Sampai hati kita. Bila kita tahu, bila kita dalam keadaan resah, dalam keadaan kita susah,
Kita minta dekat Allah, ya Allah, aku ni sedang diuji ya Allah. Ya Allah, ujian yang kau berikan ni ya Allah, kadang-kadang macam aku tak mampu. Tapi bila kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kita faham makna tu yang kita baca setiap malam Jumaat, tahlil tu, maka kita tahulah ya Allah, Allah tak akan uji aku dalam keadaan aku tidak mampu. Allah tahu ujian ini sekadar nak melihat kemampuan aku, dan Allah tahu aku mampu untuk aku diuji. Bagaimana Allah menguji orang-orang yang lain? Allah kata apa? Bila mana ujian Allah datang ni, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan keadaan bersabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar. Maka bila kita tahu, kita minta tolong ke Allah, ya Allah, aku sabar dengan ujian yang kau bagi ya Allah. Ya Allah, aku sabar, aku solat. Macam mana ada orang jumpa kat saya, Ustaz, saya dah tak sabar dengan hidup saya ni Ustaz. Allah dah uji macam-macam Ustaz. Saya doa, saya sembahyang, Allah tak bagi pun apa yang minta. Ingat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Orang yang Allah uji dengan kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, kehilangan kemusnahan dan segala-galanya, kalau mereka bersabar, Allah akan bagi berita gembira, berita yang terbaik buat mereka. Sebab tu kalau kita sabar, ujian yang Allah bagi kat kita ni, kita kata apa? Alladzina idza asabathum musibah, kalau datang satu musibah kat kita ni, apa kita sebut? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua tu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada satu pun milik kita. Apa yang ada kat kita ni tak ada pun, bukan milik kita sepenuhnya. Semua tu milik Allah. Semua tu akan kembali kepada Allah. Maka kita percaya, ya Allah, benarlah janjimu ya Allah, apa yang ada dekat aku ini hanya pinjaman. Kau bagi aku sihat, inilah pinjaman yang kau bagi untuk aku beribadat. Kau bagi aku harta, bagaimana nak tunjukkan aku ni bersyukur ataupun tak. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak baca Quran banyak-banyak tak salah, silakan. Ada orang boleh baca Quran sehari khatam habis sekali. Ada orang boleh baca Quran khatam 3 kali sehari. Ada orang boleh baca Quran seminggu sekali khatam. Ada orang boleh baca Quran sebulan sekali khatam. Dipersilakan. Tapi kita mulakan langkah kita ke hadapan ni bukan hanya kita sekadar mampu membaca Al-Quran, mampu khatam Al-Quran 30 juzuk dalam masa 3 hari. Bukan hanya kita sekadar mampu kita baca Quran 30 juzuk seminggu, tapi dalam masa yang sama kita khatam dan kita faham apa yang kita nak baca, apa yang kita dapat daripada Al-Quran tu, apa yang Quran nak. Barulah hidup kita mampu berjalan seiringan dan kehidupan kita ni sentiasa berlandaskan dengan Al-Quran. Saya kira sekadar ini sahaja perkongsian pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat diri saya dan diri tuan-tuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, mudah-mudahan peringatan itu memberi manfaat bagi diri orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muallimina wal muallimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami ini ya Allah hamba-Mu yang sangat lemah ya Allah. Ya Allah, kami ini hamba-Mu yang banyak dosa dan noda ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah.
Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-nikmat yang Engkau berikan, dan jadikanlah kami ini hamba-Mu yang sentiasa bersabar di atas segala ujian yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan ya Allah kami sentiasa dalam lindungan dan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.